Menarik 10. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Khamis memutuskan untuk menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Kampung Haji Baki mulai 13 November 2020. Ini kerana mereka telah menyaring seramai 3,624 orang dan yang positif hanya 33 orang. Sementara itu, terdapat 8 kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak pada Khamis. 7 kes merupakan dari daerah Kuching, manakala satu lagi kes di lawas iaitu kes import B. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak adalah sebanyak 1,019 kes. Terdapat juga satu pertambahan kes positif bagi kluster Green Hill pada Khamis dan ini menjadikan jumlah keseluruhan bagi kes ini meningkat kepada 88 orang termasuk kes indeks. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman mencadangkan supaya Kerajaan Sarawak membina platform Job Sarawak sebagai kaedah membuka peluang kepada rakyat Sarawak untuk mendapatkan pekerjaan. Ini kerana menurutnya kerajaan perlu merancang pelan untuk membantu golongan yang hilang pekerja akibat COVID-19 di negeri ini. Ujarnya satu sistem yang lebih kukuh perlu ditawarkan bagi mengenal pasti golongan siswazah atau pekerja mahir yang hilang pekerjaan. Katanya lagi usaha ini juga membantu syarikat yang beroperasi di Sarawak untuk mengiklankan kekosongan mereka di Job Sarawak. Beliau berkata demikian semasa membahas bajet negeri 2021 pada persidangan Dewan Undangan Negeri pada Khamis. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU sedia ambil alih pengurusan matang hingga ke telaga air jika kawasan berkenaan diletakkan di bawah bidang kuasa DBKU, kata Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. DBKU mempunyai kemampuan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dengan syarat terdapat persempadanan semula kawasan pentadbiran. Abdul Rahman menjelaskan cadangan untuk membuat persempadanan semula kawasan pentadbiran DBKU perlu dinilai semula, terutamanya dari segi kesan serta impak kepada pihak berkuasa tempatan dan pentadbiran perkhidmatan secara keseluruhan. Untuk makluman, kawasan matang dan telaga air pada ketika ini berada di bawah bidang kuasa Majlis Perbandaran Padawan MPP. Beliau berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman mengenai rancangan DBKU membuat persempadanan semula terutama kawasan Dun Tupong. Sebanyak 433 daripada 1,020 sekolah daif di Sarawak telah dibaik pulih, kata Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai. Manakala 587 buah sekolah daif yang lain akan dibaik pulih dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Adun Daro Safi'i Ahmad pada persidangan Dewan Undangan Negeri pada Khamis. Sementara itu, menjawab pertanyaan beberapa buah sekolah kurang murid SKM di Daro, Dr. Anwar berkata terdapat 9 buah sekolah yang dikategorikan SKM. Katanya daripada 9 berkenaan, 8 adalah dalam keadaan daif. Oleh sebab itu, tegasnya kerajaan mementingkan penggabungan sekolah kurang murid ini supaya sekolah daif dapat dibina. Bagaimanapun, beliau tidak menafikan penggabungan sekolah bukan perkara mudah kerana perlu mendapat persetujuan daripada ibu bapa. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Artikel 16 Perlembagaan Sarawak telah diluluskan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar pada Khamis. RUU yang dibentangkan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah diluluskan lebih 2/3 daripada ahli Dewan Undangan Negeri selepas bacaan kali ketiga. Pada Selasa lalu, Speaker Dun memutuskan untuk menangguhkan pembentangan RUU berkenaan ke satu tarikh baru kerana terdapat anomali berkaitan dengan perkataan penduduk negeri. Isu jadual bola sepak yang tidak menentu dan masalah tunggakan gaji adalah antara perkara dibincangkan dalam perjumpaan Wakil Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia
PFAM. Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin dalam kenyataannya berkata, badan induk itu bersama MFL selaku pentadbir Liga Malaysia komited dalam mengukuhkan kerjasama dengan PFAM bagi mengatasi beberapa masalah yang membelenggu arena bola sepak di negara ini, khususnya melibatkan pemain tempatan. Katanya lagi, kepentingan pengurusan pasukan dan pemain wajar diberi kepentingan untuk memberi sokongan antara satu sama lain dalam menghadapi pandemik COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan bahawa Majlis Keselamatan Negara MKN kekal dengan keputusan penangguhan kejohanan Piala Malaysia 2020 atas faktor kesihatan dan keselamatan rakyat. Menurut Ismail Sabri, ini kerana sukan bola sepak mempunyai banyak sentuhan fizikal dan ianya mampu menjadi faktor kepada peningkatan kes COVID-19 yang kini telah memasuki gelombang ketiga di negara ini. Beliau berkata demikian pada sidang media berhubung Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ismail turut meminta maaf kepada para pemain bola sepak tanah air dan menjelaskan keputusan itu terpaksa dibuat bagi mengelakkan peningkatan kes COVID-19 di negara. Sebelum itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican pada sidang Parlimen menyuarakan sokongan agar Piala Malaysia 2020 dapat diteruskan. Jumlah kes COVID-19 yang disahkan positif di seluruh dunia telah melebihi 52 juta, lapor agensi berita Sputnik memetik Johns Hopkins University. Kata universiti itu lagi, lebih daripada 1.28 juta orang telah meninggal dunia kerana penyakit ini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak COVID-19 sebagai pandemik pada 11 Mac. Sebahagian besar kes setakat ini telah direkodkan di Amerika Syarikat, India dan Brazil. Taufan yang melanda Manila, Filipina dalam tempoh beberapa minggu telah mengakibatkan banjir besar di Manila pada Khamis. Taufan Vemco yang membawa angin berkelajuan 155 km sejam ketika membadai Luzon turut menyebabkan para penduduk Manila terperangkap di atas bumbung serta meranggut satu nyawa di negara itu. Pesara Pegawai Bencana Royal Santos berkata, banjir yang disebabkan oleh Vemco itu hampir sama dengan Taufan Ketsana iaitu ribut tropika Ondoy yang pernah membadai negara itu pada 2009 sehingga meranggut ratusan nyawa. Bagaimanapun, Jabatan Kaji Cuaca telah mengeluarkan amaran kewujudan ribut kencang di sepanjang pinggir laut termasuk Manila yang boleh menyebabkan kawasan rendah ditenggelami air. Selepas dihentikan selama 6 bulan berikutan pandemik COVID-19, ibadah umrah kini dibenar dilaksanakan semula. Bagaimanapun, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menetapkan beberapa syarat untuk jemaah umrah mengulangi ibadah itu. Antaranya termasuklah tempahan yang disahkan bagi kumpulan jemaah yang mahu melakukan umrah kali kedua, di mana mereka perlu berbuat demikian secara berkumpulan dan bukan berseorangan. Tidak kurang dengan itu, jemaah umrah luar negara yang tiba ke Arab Saudi juga perlu memiliki sekurang-kurangnya satu permit umrah yang disahkan serta diuruskan oleh syarikat umrah berdaftar. Proses pendaftaran pula perlu dilakukan menerusi aplikasi Eid Marna. Menarik 10.